Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So bertemu lagi kita dalam siri yang kedua ataupun part 2, rentetan daripada ataupun sambungan daripada yang part 1 hari tu. So kalau awak ingat lagi, saya dah janji pada awak kita akan ulas berkenaan dengan analisis SWOT. Saya yakin anda adalah pelajar-pelajar DPR, Diploma Pemasaran, dan awak dah belajar dah pun apa yang dikatakan sebagai analisis SWOT. Yang mana akronim SWOT ni dia merujuk kepada yang pertamanya kekuatan ataupun apa kita panggil sebagai strength. Yang keduanya adalah weaknesses ataupun kelemahan. Yang ketiga adalah opportunities ataupun peluang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah threat ataupun ancaman. So kalau kita tengok balik kekuatan dan kelemahan, saya ulang balik semula, kekuatan dan kelemahan ataupun strength dan juga weaknesses ni merujuk kepada keadaan dalaman yang mampu dikawal oleh sesebuah organisasi. Contohnya in terms of you punya reputasi ataupun reputation, location dan juga kualiti produk yang dipasarkan. Itu contohlah 3 tu. Maksudnya apa? Kita boleh kawal sebab dia bersifat dalaman ataupun internal. Okey, ulang balik semula kan? Kekuatan dan juga apa tadi? Kekuatan dan juga kelemahan. Strength dan weaknesses ni dia merujuk kepada keadaan dalaman yang mampu dikawal. So maksudnya organisasi ataupun kita sendiri mampu untuk mengawal. Mampu untuk mengawal keadaan dalaman yang dua tu tadi, iaitu kekuatan dan juga kelemahan. Strength dan juga weaknesses. Manakala opportunities, peluang dan juga threat, ancaman tu tadi merujuk kepada persekitaran luaran. Kalau tadi internal, yang ini adalah external. So bila kata persekitaran luaran, ia agak sukar untuk dikawal oleh organisasi. Contohnya apa? Contohnya macam harga, pembekal dan juga pesaing. Okay, saya ulang balik semula. Peluang dan ancaman, opportunities dan juga threat tu tadi merujuk kepada persekitaran luaran yang sukar untuk dikawal oleh organisasi seperti harga, pembekal dan juga pesaing. Kalau tadi strength dan juga weaknesses, dia bersifat dalaman dan kita mampu untuk mengawal. Mudah mengawal pasal dia bersifat dalaman. Okay. Tetapi untuk opportunities dan juga threat ni tadi, dia bersifat luaran dan dalam masa yang sama dia agak susah untuk kita kawal. Contohnya macam harga. Senang ke susah? Nak kontrol ataupun nak kawal harga, turun naik harga. Kadang-kadang tu dia bersifat apa? Bersifat berubah-ubah lah. Katakanlah minggu ni, okey, kita ambil contoh satu sajalah. Contohnya macam perniagaan menjual petrol ataupun minyak. Mereka-mereka yang mengusahakan stesen-stesen minyak. So nampak tak? Dia review ataupun dia revise harga-harga minyak tu seminggu sekali berdasarkan apa? Ataupun bersandarkan apa? Bersandarkan kepada harga semasa di dalam pasaran dunia. Harga minyak semasa dalam pasaran dunia. Sebab tu ada kadang-kadang tu minggu ni naik, minggu depannya turun. Kadang-kadang tu dia kekal dan sebagainya. So harga kita tak mampu nak kawal sebab dia bersifat luaran. Contohnya katakanlah berlaku permintaan yang mendadak. Okey. Permintaan yang mendadak. Dalam masa yang sama penawaran kurang. So kalau berlaku permintaan yang tinggi, manakala penawarannya kurang, berlakulah kenaikan pada harga barang tersebut.
Okey, so yang ini saya tak perlu ulas lagi lah, maksudnya awak dah belajar dah pun, ekonomi pun awak dah belajar. So maksudnya itulah dia punya sistem ataupun dia punya kata orang tu apa, nak cari satu terms tu, hukum lah, hukum. Nasib baik jumpa. Okey, pembekal pun sama. Kita sangat-sangat susah untuk mengawal pembekal sebab pembekal terlalu banyak dan pembekal ni dia menawarkan harga yang berbeza-beza. Okey, pesaing ataupun competitors pun sama juga, kita agak susah untuk kita kawal. Sebab mereka mungkin menggunakan kepelbagaian strategi dalam memastikan produk mereka berada di dalam pasaran. So, hari ini kita nak tengok kepada SWOT ni tadi. Alright. So, kalau awak tengok kepada slide saya ni, okay, kita nak mengenali potensi produk yang akan dihasilkan. So, agak baik ataupun lebih baik sekiranya kalau kamu nak menubuhkan apa-apa syarikat ataupun buat satu-satu produk ataupun hasilkan satu-satu produk ataupun perkhidmatan, awak kena sinkronisekan dengan analisis SWOT ni tadi sebab dia sangat baik dan boleh membantu you punya perniagaan agar sustain dalam pasaran lah. Okay. So kalau kita tengok kepada strength yang pertama ni, dia kata apa sini? What you can do well. Apa yang anda boleh lakukan dengan baik. So maksudnya itu perniagaan awak, apa perkara yang paling baik yang awak boleh lakukan kepada perniagaan anda. So mungkin ada satu bentuk kekuatan dekat situ yang mana pesaing-pesaing awak tak ada. Apa yang anda boleh lakukan dengan baik. What you can do well. Contohnya awak boleh menguruskan syarikat dengan baik. Lagi apa lagi? Anda boleh mencari staf-staf yang baik. Awak boleh menghasilkan produk yang baik. Awak boleh mewujudkan persekitaran kerja yang baik. Itu adalah kekuatan awak lah dan dia bersifat dalaman. Okay, yang kedua dia kata apa sini? How you stand apart from your competitors. Bagaimana anda lebih menonjol daripada pesaing anda. Lebih kurang macam itulah maksud dia. So awak ni dalam perniagaan, awak bertanding, berlumba-lumba dengan you punya pesaing ataupun competitors you. Jadi sudah semestinya awak kena tonjolkan diri, buat sesuatu yang baik, yang terbaik supaya prospek nampak apa yang menonjol. Apa yang menonjol dalam produk awak berbanding pesaing awak. Okay, so bagaimana anda lebih menonjol daripada pesaing-pesaing anda. So kita kena fikirlah. Kita kena fikir bagaimana nak jadikan kita punya perniagaan ataupun produk kita ni lebih menonjol berbanding pesaing-pesaing sedia ada, pesaing-pesaing kita. So buatlah sesuatu supaya prospek di luar sana nampak produk awak lebih bagus daripada produk pesaing awak. Alright, so faham Okay, yang ketiga, what internal resources do you have? Apakah sumber dalaman yang anda ada? So sumber-sumber dalaman ni agak membantu kita lah dalam meneruskan kelangsungan perniagaan kita dan itu kita boleh jadikan sebagai kekuatan perniagaan kita. Sumber-sumber yang ada tu kita gunakan semula untuk membantu melancarkan perniagaan kita. Okay? Dan yang terakhir apa? What kind of tangible assets in terms of capital, credit, distribution channel or technology you own. Apa dia jenis-jenis aset ketara, modal, you mungkin ada kredit, saluran pengedaran atau teknologi yang anda miliki. Kesemua ini kita himpun dan kita boleh jadikan sebagai sesuatu yang memberi kekuatan kepada perniagaan ataupun produk kita. Mungkin dari segi teknologi awak lebih terkedepan berbanding pesaing-pesaing awak yang lain kan. Awak apply
penggunaan digital marketing, mesin-mesin yang canggih, yang terkini, kan? Jadi awak dapat wujudkan gap ataupun jurang yang sangat jauh berbanding dengan you punya competitors ataupun pesaing tu tadi. Saluran agihan awak, mungkin awak mempermudahkan penghantaran barang-barang. Mungkin awak ada sistem transportation awak yang lengkap, yang luas. Awak ada modal yang besar supaya awak boleh dapat rolling dan hasilkan produk-produk yang lebih berkualiti. Okey, itu adalah strength ataupun kekuatan. So awak kena ingat tu. Okey, elemen yang pertama, SWOT adalah strength ataupun kekuatan. Okey, kita tengok ataupun kita pergi kepada elemen yang kedua di dalam analisis SWOT. So, kita kenali potensi produk yang akan kita hasilkan. Okey, kita kena kenal, kita kena tahu, kita kena kesan apa dia kelemahan yang kita ada. Kadang-kadang orang jalankan perniagaan ni, dia syok sendiri tau. Dia ingat dia lah yang terbaik. Tetapi lebih baik anda mengaku kelemahan anda supaya kelemahan tersebut dapat kita perbaiki sama-sama untuk memastikan perniagaan ataupun produk yang kita hasilkan tu lebih berdaya saing. Susah kan? Susah awak nak mengaku kelemahan ataupun awak nak cari kelemahan diri awak. Rata-rata daripada kita ni tak mau mengaku kelemahan diri. Siapa yang nak kan? Semua kalau bab-bab nak tonjolkan kelebihan diri tu, berlumba-lumba. Kan? Berlumba-lumba, akulah yang terbaik. Tapi kalau kita minta awak cari kelemahan dalam diri awak walau satu pun, masing-masing macam tak sanggup kan? Ingat, kita bukannya perfect. So tujuan kita buat analisis SWOT ni adalah untuk selain untuk mengetahui, selain untuk mengesan apakah kekuatan yang ada dalam perniagaan ataupun produk kita, kita juga nak tahu apa dia kelemahan yang ada dalam perniagaan ataupun produk kita supaya kita boleh selesaikan masalah tersebut. Okay, alright. So weaknesses ataupun kelemahan. Yang pertama ni, kalau awak tengok, which areas need improvement to compete with your strongest competitors. Bidang mana yang memerlukan peningkatan untuk bersaing dengan pesaing terkuat anda, lebih kurang macam tu lah. So awak kena kenal pasti tau, di dalam perniagaan awak, area yang mana yang memerlukan penambahbaikan supaya awak boleh bersaing dengan competitors ataupun pesaing awak. Contohnya, katakanlah bila awak tengok kan, awak teliti balik perniagaan awak ni, katakanlah produk awak, katakanlah awak jual kek. Awak dapat kesan antara kelemahan yang ada pada kek awak tu adalah, katakanlah kek awak ni tak boleh bertahan lama. Saya tak kata kek yang tahan lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan tu baik, tetapi dia tengoklah kepada kalau tengok pada orang tempoh pembuatan kek tu, kata orang tu dia punya kata orang ada expiry date dia kan, logik lah dengan tempoh tu. Tapi awak punya ni terlampau cepat rosak. Kek awak ni terlampau cepat rosak, tak tahu kenapa. So awak tengok, awak teliti balik, awak buat kajian, tengok rupa-rupanya di dalam bahan-bahan penyediaan ataupun pembuatan kek tu tadi, ada bahan-bahan yang tidak berkualiti yang awak gunakan. Dan mujur awak dapat kesan dan awak solve masalah tu, tukar bahan bagi menjadikan kek awak tu yang terbaik. Maksudnya dari segi ketahanan tempoh dia tu panjanglah sikit. Kan? Okey, lagi apa lagi? Contohnya dari segi packaging. Kan? Awak tengok kenapalah kalau dah awak letak dekat supermarket tu kan, katakanlah awak punya cupcake ke apa-apa sahajalah,
yang memerlukan packaging ataupun pembungkusan, katakanlah pesaing awak produk pesaing awak ni cepat je laku, cepat habis, tapi awak ni dia punya proses sangat-sangat slow lah. So sebab apa? Mungkin packaging tak menarik. Buatlah kajian sikit, survey So bila awak nampak packaging tak menarik, so buatlah sesuatu, redesign balik packaging sedia ada. Main dengan warna dan sebagainya lah. Okey, faham Okey. Yang seterusnya, what does your business lack? Apa kekurangan perniagaan anda? Ni kita nak kesan ni kelemahan perniagaan kita ataupun produk kita ni. So apa sebenarnya kekurangan yang ada pada perniagaan ataupun produk anda? Berbalik kepada kisah kek tadi. Mungkin terlebih manis, mungkin terkurang manis. Mungkin seninya tu kurang untuk hasilkan kek yang baik. Awak kena ada seni digabung dengan terror lah. Maksudnya awak ada resepi yang bagus untuk menghasilkan kek yang lembut, yang gebu dan sebagainya. Perniagaan tudung contohnya, produk tudung. Apa kekurangan yang ada pada produk awak, tudung awak? Contohnya tudung awak ni cepat renyuk. Kan? Orang sekarang ni semua nak cepat. Kan? Dalam keadaan sekarang ni orang nak cepat. Sebab tu timbulnya idea apa? Sabela, kan? Baju. Buat apa nak gosok, kan? Baju tak payah gosok, kan? Orang tak payah gosok. Lepas-lepas cuci sidai boleh terus pakai. Makan masa lah nak gosok-gosok apa semua. Sebab tu produk Sabela meletup-letup lah. Pasal dia berjaya memenuhi keinginan prospek dia. Buat apa nak gosok, kan? Senang kan, mudah. Sama juga macam tudung tu tadi. Okay. Yang seterusnya, are these any limited resources? Adakah sumber-sumber terhad? Sumber-sumber yang awak ada tu sangat-sangat terhad. Contohnya macam bahan mentah. Selalu keputusan bahan mentah kan tak cukup. Sebab apa? Sebab modal tak ada, dana tak ada. Sebab benda-benda tu awak kena tengok. Apa lagi resources ataupun sumber-sumber yang sepatutnya kita kena jaga. Contohnya macam pekerja, production terpaksa dihentikan ataupun tidak mampu untuk memenuhi kuantiti yang sepatutnya kita hasilkan. Sebab apa? Sebab pekerja kurang. Pekerja lari. Sebab apa? Mungkin ada kelemahan di pihak kita. Mungkin pembayaran gaji tak setimpal. Waktu bekerja yang terlampau padat, terlampau lama. So kita kena ambil. Kebajikan pekerja kita tak jaga. So kena tengok benda-benda tu semua. Okay. Yang seterusnya, is your business in a poor location? Adakah perniagaan anda berada di lokasi yang kurang baik ataupun kurang strategik? So yang ini saya agak suka untuk kita bahaskan poin yang ini. Sebenarnya dalam perniagaan sekarang ni, terutama dalam era digital ni, sebenarnya banyaklah orang dah buktikan bahawa lokasi ni sebenarnya tak berapa penting. Tapi kita tengok keadaan macam mana. Especially kepada mereka yang buat perniagaan makanan, ada aja kadang-kadang kita tengok lokasi perniagaan tu jauh, ceruk dalam hutan. Nak masuk tu daripada jalan besar tu, ya Allah, punyalah jauh. Tetapi dapat sambutan. Disebabkan apa? Mungkin mereka menggunakan apa yang kita panggil sebagai digital marketing tu tadi. Mereka ada fan page, mereka ada website. Ditambah pula dengan location yang kita boleh detect melalui Google Map dan sebagainya. Nampak tak? Kalau dekat Port Dickson ni kita ada apa? Kampung Kau. Tak percaya kan? Tengok lokasi dia jauh masuk ke dalam. Tapi bila sampai tengok, ya Allah, punyalah ramai orang. Macam kenduri kahwin. Tak pernah yang tak ada orang. Kan?
Ada orang tu satu hal lah, masalahnya ramai, penuh, full house. Sebab tu kadang-kadang saya kurang selesa makan dekat tempat-tempat macam tu lah, di situ lah, especially dalam musim-musim COVID ni tadi kan. Kalau ikutkan kita nak, pasal apa, servis yang disediakan tu bagus, makanan yang disediakan tu sedap. Okay, macam apa, dekat Teluk Pelanduk ada satu kedai western, pun masuk ke dalam, tapi ramai orang boleh cari. Sebab apa? Sebab sedap. Yang pertamanya sedap, mungkin harga yang ditawarkan berpatutan. Okay, so yang ini awak jangan risau sangat. Sekiranya bisnes awak berada dalam lokasi yang kurang baik, kita boleh buat penambahbaikan. Okay, alright. So dah dua dah tadi, strength dan juga weaknesses. So kita pergi kepada point ataupun elemen yang ketiga, iaitu opportunities ataupun peluang. Okay, dia kata apa sini? What opportunities exist in your market? Apa peluang yang ada dalam pasaran anda? So peluang-peluang ni sebenarnya berada di persekitaran awak. Awak kena cepat. Awak kena cepat merebut peluang dan awak kena alert, sensitif kepada peluang-peluang yang ada. So kalau ada peluang ni, just grab sahaja. So awak kena tahulah apa peluang-peluang yang ada di dalam pasaran anda. Kenal pasti peluang-peluang yang ada. Contohnya peluang-peluang apa? Peluang-peluang untuk mendapatkan dana, peluang-peluang untuk mendapatkan pinjaman perniagaan, peluang-peluang pengecualian cukai, peluang-peluang apa lagi? Banyak sebenarnya. Okay, so nanti kita akan tengok balik. Yang seterusnya, how can this benefit? Ada apa ni maksud dia? Bagaimana perkara-perkara ni semua boleh memberi manfaat kepada anda? Apa manfaat yang awak boleh dapat? Reflect kepada peluang tu tadi. So kalau ada, saya kata just grab sahaja. Lepas tu, is the perception of your business positive? Adakah persepsi orang, prospek di luar sana terhadap perniagaan anda ni positif? Faham kan maksud saya? Maksud saya, persepsi orang luar tu, audience awak ataupun prospek awak kepada perniagaan awak tu adakah positif ataupun negatif? So kalau negatif, awak cuba ubah. Tetapi kalau misalan kata persepsi orang luar kepada perniagaan awak positif, so you kena build up dan juga awak kena jaga persepsi mereka tu tadi, supaya mereka ini boleh memberi penambahbaikan terhadap imej syarikat anda. Dan yang terakhir, had there been any changes the market recently? Ada perubahan tak dalam pasaran? So baru-baru ni cuba detect balik, kesan balik, ada tak apa-apa perubahan terhadap pasaran? Contohnya macam sekarang ni, musim-musim COVID kan, yes, memang berlaku perubahan dalam pasaran. Tak kiralah pasaran tu pasaran F&B ataupun food and beverage ke, pasaran dalam bidang industri ke, teknologi ke, memang ada perubahan. Dan awak sebenarnya perlu menjadikan perubahan tersebut bukan sebagai kelemahan atau ancaman, tetapi sebagai peluang. Okay, kalau dulu awak harap orang datang ke kedai awak untuk membeli produk awak, tetapi sekarang ni bila berlaku PKP, PKPB dan sebagainya, mereka tidak mempunyai peluang untuk akses kepada you punya produk tu tadi. So bagaimana cara untuk memastikan barang ataupun servis kita sampai kepada mereka? Dengan cara menawarkan perkhidmatan. Contohnya kita jadi runner, kita upah runner, kita dealing dengan Grab, dengan Foodpanda, bagi memastikan produk kita tu sampai kepada pengguna. Okay.
Dan yang terakhir dalam analisis SWOT adalah threat ataupun ancaman. So dia kata apa sini? Who are your potential competitors? Siapa sebenarnya pesaing anda yang paling berpotensi? Berpotensi apa? Untuk menghancurkan, untuk downkan perniagaan anda. So dalam kes ni awak kena kenal pasti siapa dia pesaing awak. Adalah menjadi kata orang tu disaster lah kalau awak sendiri tak tahu siapa dia pesaing ataupun you punya competitors. So kenal pasti siapa pesaing-pesaing terdekat. Kalau ada 10, bagus untuk awak kenal pasti ke 10 competitors tu, tetapi among yang 10 tu tadi, siapa yang paling memberi impact kepada perniagaan awak? Okay. Alright. Yang seterusnya, which factors you need to control to prevent the risk to your businesses? Faktor mana yang perlu anda kawal untuk mengelakkan risiko terhadap perniagaan anda? So sepatutnya faktor-faktor ni banyak lah. Sepatutnya awak kena kawal dan juga awak kena avoid untuk memastikan yang perniagaan anda ni sustain sampai bila-bila. Okay. Yang seterusnya, is there anything deteriorating your revenues or profit? Adakah ada yang boleh merosakkan perniagaan ataupun keuntungan anda? So yang ini pun banyak. Kalaupun bukannya datang daripada kompetitor awak, tetapi mungkin datang daripada ancaman-ancaman dalam bentuk lain. Kan? Mungkin dalam elemen-elemen ketidaktentuan ekonomi. Dari segi wabak penyakit, ataupun ada orang dalaman perniagaan tu sendiri yang akan merosakkan perniagaan anda in terms of revenue dan juga profit awak. Dan yang terakhir, what threaten your marketing effort? Apa yang mengancam usaha pemasaran anda? So awak dah buat ni, awak dah berusaha, dah plan dah apa dia plan pemasaran yang awak nak buat, tetapi usaha awak tu tidak menjadi disebabkan berlaku ancaman terhadap usaha pemasaran yang anda akan buat. So faham So saya rasa itu adalah secara asasnya, secara kasarnya bagaimana saya menerangkan kepada awak tentang analisis SWOT. Tetapi apa yang penting adalah yang mula-mula tadi saya bagi tahu awak bahawa strength dan juga weaknesses merujuk kepada keadaan dalaman ataupun internal yang mampu awak kawal. Ingat, awak mampu kawal oleh sesebuah organisasi, iaitu awak lah. Manakala opportunities dan juga threat tu tadi, peluang dan juga ancaman tu adalah merujuk kepada persekitaran luaran ataupun eksternal yang sukar dikawal. Kena ingat tu. Okay. So kita tengok kepada slide yang seterusnya, iaitu unique selling point. Okay, ada yang kata unique selling proposition pun ada, unique selling point pun ada. Tetapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah setiap perniagaan yang awak buat, awak kena kenal pasti apa dia kelainan, keunikan yang ada pada perniagaan ataupun produk awak berbeza dengan produk-produk daripada pesaing awak. Sebagai contoh simple saja. Katakanlah saya letakkan awak bersebelahan dengan pesaing awak. Produk A dan produk B. Ingat, awak adalah produk B. So cuba bagi tahu saya, kenapa saya perlu pergi ke kedai awak? Ataupun kenapa perlu saya beli produk awak? Kenapa tidak saya beli produk daripada pengusaha B itu tadi? Kenapa? So awak yakinkan pada saya apa kelainan produk awak, apa keunikan produk awak supaya
Saya dapat nampak lah, dapat tengok dekat situ perbezaan. Oh betul, saya mesti pergi ke kedai awak, saya mesti beli produk awak disebabkan produk awak lebih bagus, ada keunikan yang tersendiri berbanding produk yang satu lagi. So nampak tak? So sebab tu dia kata sini apa? Something unique. So awak kena kenal pasti apa dia keunikan dalam produk awak tu tadi. Lain daripada yang lain lah. Contohnya awak mengusahakan kedai Dobi kan. Kebetulan pula awak tak buat market survey. Kebetulan pula kedai Dobi awak tu betul-betul bersebelahan dengan kedai Dobi CB ni tadi. Macam mana kan? Macam mana bila awak buat nak buat satu-satu perniagaan, sepatutnya awak kena survey dulu. Tengok kepada lokasi dan sebagainya. Tapi tak apalah, katakanlah tak boleh nak elak. Tengok duduk sebelah-sebelah. Kedai Dobi A awak, kedai Dobi B. Katakanlah kedai Dobi saya. So, katakanlah orang datang, orang tengok macam sama je. Awak ada 10 mesin, yang kedai sebelah pun ada 10 mesin. Okay. Katakanlah customer nakkan mesin yang lebih besar. Sebab apa? Dia buat perniagaan homestay. Kan? Nak basuh cadar banyak. Berapa belas kilo kan. Awak ada. Katakanlah awak ada 3 mesin yang boleh menampung jumlah yang besar lah. Katakanlah sampai berapa kilo kan. Tengok kedai sebelah pun ada. So nampak tak? Tak ada pun perbezaan dekat situ. Pengering awak powerful, pengering dia pun sangat-sangat powerful. Sama. Masuk duit RM5 katakanlah untuk 60 minit. Sama juga kedai sebelah ni. Kan? Kedai sebelah. Apa yang bezanya? So saya tak nampak pun perbezaan di antara kedua-dua kedai tu tadi. Di sinilah pentingnya awak menetapkan you punya USP ataupun unique selling point. So katakanlah untuk menjarakkan supaya orang nampak yang kedai awak ni lain daripada yang lain ataupun ada keunikan tersendiri, maka katakanlah awak letaklah kat situ ala-ala playground. Sebab awak nampak kadang-kadang mak ayah ni tadi bila basuh baju dia bawa anak-anak. So anak-anak dia tak tahu nak buat apa, asyik main ataupun asyik menghadap phone saja kan, tak baik untuk kesihatan. Katakanlah awak sediakan dekat satu sudut tu ala-ala macam playground. Ada gelongso, ada buai sikit. So nampak tak? Kedai sebelah tak ada. So dah menang dah kedai awak. Okey, katakanlah penambahbaikan yang seterusnya. Katakanlah awak ada pasang CCTV. Cik, apa kena-mengena CCTV dengan kami, cik? Tak nampak. Tak nampak macam apa benefit yang kami dapat. Ya, awak dapat benefit. Dari segi apa? Dari segi safety. So maksudnya bila awak berada di dalam kedai Dobi tersebut, awak rasa selamat sebab apa? Segala pergerakan awak dipantau. Kalaulah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kan banyak kan kedai Dobi kena rompak. InsyaAllah polis boleh ambil tindakan dengan cepat disebabkan ada apa? CCTV tu tadi, bukti ada. So kedai sebelah tak ada. Okay, lagi apa lagi? Katakanlah kedai awak ni sangat-sangat menitik beratkan soal-soal kebersihan. Setiap 1 jam awak akan mop, bagi wangi. Berbeza dengan kedai sebelah. Kucing masuk, anjing masuk, macam-macam lah. Kasut tak buka, kan? So awak rasa kurang selesa. Tapi yang kedai kita ni tadi, setiap 1 jam kita akan mop, bagi wangi, bagi bersih. So pelanggan akan rasa seronok. Sebab dia melibatkan apa? Kesihatan, kan? Lagi apa lagi? Lagi apa? Sesekali katakanlah awak buat promosi. Kalau sebelum ni, contohlah saya pun ingat-ingat lupa, katakanlah RM5
untuk cucian 60 minit ataupun 1 jam. Kali ni awak buat promosi 60 minit RM5 tu tadi siap kering. Kalau sebelum ni cucian katakanlah untuk 60 minit lah. Ada ke sampai 60 minit? Saya rasa tak ada kot. Okey, katakanlah kita ambil contoh 30 minit cucian, 30 minit untuk sesi mengering ataupun dry. Katakanlah sebelum ni awak kena bayar RM5, RM5, RM10 untuk baju awak tu siap. Tapi kali ni dengan RM5 tu kita wujudkan satu package. Basuh dan juga kering. Dryer sekali. Jadi orang akan tertarik. Lepas tu awak sediakan bakul lah, macam-macam awak. Awak boleh fikirkan sediakan televisyen supaya orang tak boring. Dan itu akan mewujudkan kelainan kepada kedai awak berbanding kedai sebelah. Dan barulah awak boleh bagi tahu yang audience ataupun prospek patut datang ke kedai saya sebab saya sediakan kesemua perkara-perkara yang unik tu tadi. Okay? Something that different you, connected to people, to product, specific benefit. What our brand product has and others don't. Apa yang mereka ada, apa yang kita ada tetapi pihak lain tak ada. Dan sebagainya lah. So, faham saya harap awak faham. Itu berkaitan dengan kedai Dobi. Kalau kita ambil contoh simple lah, contohnya macam produk apa tadi? Katakanlah awak jadi runner, buat perniagaan jadi runner, buat hantar barang dan sebagainya. Apa yang specialnya tentang diri awak, servis yang awak buat tu tadi? Mungkin awak mengenakan charge yang lebih rendah. Mungkin motor yang awak gunakan tu lebih powerful. Jadi orang confident dah hantar barang. Kalau tengok motor awak, motor kapcai dah mereput sana sini kan. Dah berkulat, berkurap, apa orang tak yakin boleh sampai ke ni. Nak hantar barang ke Seremban. Boleh sampai ke tidak ni. So orang akan, awak punya prospek tu akan tertanya-tanya. Lagi apa lagi? Tudung. Apa uniknya? Tudung ni pun satu hal. Ramai sangat yang buat perniagaan tudung ni kan. So awak kena ada unique selling point awak sendiri. Apa yang membezakan tudung awak dengan tudung orang lain? Kenapa perlu saya beli tudung awak berbanding tudung daripada competitors yang lain? Mungkin dari segi material awak lebih lembut. Macam yang saya kata tadi, tak payah nak gosok. Nampak cantik. Memenuhi kata orang tu kriteria sebagai seorang wanita Islam. Ini tak katakanlah kita tutup depan tapi belakang nampak. Tarik belakang, tutup belakang, depan pula tersingkap kan. Macam tu lah. So banyak lagi lah elemen-elemen yang boleh menambah baik, menjadikan produk kita tu unik dan terbaik berbanding dengan produk yang satu lagi. Okay. So product versus service, apa yang ditekankan? So yang ini adalah contohnya kalau kamu menghasilkan produk, so kena ingat awak kena menitik beratkan soal-soal kualiti bahan-bahan untuk menghasilkan produk tersebut. Katakanlah nak buat kek. Sorry lah, saya asyik kek aja kan. Petang-petang ni lapar lah pula kan. Katakanlah awak nak buat kek. So pastikan bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan kek tu tadi adalah bahan-bahan yang terpilih, barang-barang yang berkualiti, barang-barang yang halal, yang bersih, supaya produk yang dihasilkan tu baguslah. Awak dapat menghasilkan produk-produk yang bagus. Ciri-ciri kegunaan dia. Kena fikir tu. Bila awak buat satu-satu produk tu, kena fikir apa dia ciri-ciri kegunaan. Lagi banyak ciri-ciri kegunaan yang awak dapat tampilkan kepada produk awak, lagi bagus. Maksudnya, you punya produk awak sangat-sangat berkesan. Penghantaran,
Sama ada secara postage ataupun secara COD, awak mempermudahkan prospek untuk mendapatkan produk awak. Testimoni, so kutiplah testimoni daripada pelanggan-pelanggan awak tu tadi bagi menyokong keberkesanan produk yang awak buat tu tadi. Ini tidak nak buat testimoni pun malas. Ataupun ada setengah orang tu dia create sendiri testimoni yang tak betul. Nampak tak, dia dah bohong kepada prospek dia. Dan harga, of course, awak kena tawarkan pada harga yang berpatutan. Okey, kita tengok kepada servis pula ataupun perkhidmatan. Kualiti kerja kena mantap, bagus. Saya baru je buat temu janji dengan seorang rakan saya lah. Rakan saya ni dia buat servis cuci kenderaan. Tapi yang specialnya berbanding dia dengan yang lain, dia sediakan perkhidmatan cuci cushion kenderaan. Kan awak perasan kan, kita punya material cushion kenderaan kita, kereta kita ni kadang-kadang ada yang kulit, ada yang fabrik. Yang kulit tu tak ada masalah, yang fabrik ni selalu bermasalah. Sebab apa? Bagi mereka yang ada anak-anak kecil, kadang-kadang susu tumpah, kan? Makan dalam kereta, makan sate dalam kereta, makan mi bandung dalam kereta, makan coklat dalam kereta, habis cushion kan. Siapa yang ada anak kecil tahulah. Dah bercapuk-capuk, bertompok-tompok kan, tak cantik. Alright. So baru ni saya buat appointment untuk cuci kereta saya lah. Dan saya dah tengok dah hasil kerja kawan saya ni dan saya rasa kerja dia sangat-sangat bagus. So sebab tu saya hantar untuk buat servis ni. Okey, jaminan mutu kerja, pastikan mutu kerja tu sentiasa nombor 1. Berada pada satu level yang paling atas. Sebab itu adalah janji awak kepada prospek awak. Jaminan awak kepada prospek awak. Awak kena buat satu usaha-usaha yang menunjukkan mutu kerja awak berada pada tahap yang tinggi. Memudahkan klien. Contoh macam yang cerita saya lah tadi. Kan? Saya kata, perlu ke saya hantar kereta ke tempat dia buat servis tu? So dia kata tak payah, dia akan datang ambil kereta saya dan bila dah siap dia akan hantar balik. Nampak tak, dia memudahkan saya. Saya pun tak adalah risau. Sebab kita pun ada kerja lain kan. So kita just bagi kunci, dia bawa kereta kita, cuci kereta kita, dah siap apa semua, dia akan pulang balik kepada kita. Alright? Pengalaman. Ini adalah penting. Pengalaman ni kita boleh kutip. So kena sabarlah. Kita akan kutip pengalaman secara beransur-ansur dan sekiranya pengalaman awak dah banyak, maka ia akan jadi satu kelebihan kepada perniagaan awak lah. Servis yang awak buat. Dan juga yang last sekali adalah kos adalah berpatutan. So bincanglah, tengok macam mana kan. Untuk nak buat costing ni sebenarnya tak susah sangat. Tapi you kena belajar lah bagaimana untuk menetapkan harga. Semua tu kita kena ambil kira dalam costing. Okay? Alright. Okay. Yang seterusnya, pertumbuhan sesuatu perniagaan yang sihat perlulah bersifat apa ni? Organik. Organik ni maksudnya dia tumbuh dengan sendirinya. Tanpa perlu awak bayar orang. Awak kena fahamkan tu, pertumbuhan sesuatu perniagaan yang sihat perlulah bersifat organik. Selalu kita dengar organik ni bila bab-bab penanaman pokok dan sebagainya. Tak, dalam perniagaan digital pun ada juga. So maksudnya macam mana tahu? Untuk nak memastikan kelangsungan perniagaan anda ataupun you punya perniagaan tu sustain sampai bila-bila, you kena ada pertumbuhan tu perlu berlaku dan bersifat organik ni maksudnya tanpa disuruh-suruh. Contohlah, ada orang kan, dia nak melakukan produk dia sanggup upah orang seolah-olah macam produk dia ni
mendapat sambutan yang sangat-sangat hebat. Katakanlah dia bagi RM50 untuk berlakon dan sebagainya. Dan itu berlaku pada zaman sekarang kan, kalau awak tengok kes hari tu dia buat rakaman kan. Dia buat rakaman dekat satu kedai kan, kedai makan. Tiba-tiba kena simbah dengan air sirap. Lepas tu ada satu tu dia interview dekat pasar Ramadan ke pasar malam macam tu lah lebih kurang. Lepas tu yang si isteri ni mengamuk, apalah awak ni tanya soalan pasal anak. Nampak tak? Sebenarnya tak bagus. Tak bagus lah trend yang macam tu lah. Sepatutnya pertumbuhan sesuatu perniagaan ni perlulah bersifat organik. Maksudnya orang kenal perniagaan kita ni dengan cara yang bagus lah. Maksudnya mungkin orang tahu perkhidmatan kita ni bagus daripada mulut ke mulut. Orang bercakap, orang post ataupun melalui testimoni yang baik-baik. Bukanlah kita naik disebabkan benda-benda yang viral yang macam tadi tu. Sebab tu sekarang ni apa sahaja yang cepat naik, cepat juga turun. Kan? Mungkin dia naik dulu melalui berita-berita tular, orang duk viral kan. Oh, ini sedap lah, kari pap viral lah, donat viral lah, ayam apalah viral lah. Dia cepat naik. Dan kalau awak tengok, dia akan cepat turun. Sebab apa? Dulu dia naik disebabkan oleh kuasa viral. Ya, saya akui memang bagus sebenarnya kuasa viral ni, tetapi perlulah selari dengan produk dan servis yang awak sediakan. Tak guna orang viralkan awak, tapi dalam masa yang sama awak tak menjaga kualiti, awak tak menjaga harga, awak tak menjaga customer awak. Sangat-sangat rugi. Kan? Biarlah dia bersifat organik. Maksudnya kita naik tu disebabkan orang kenal kita. Disebabkan apa? Orang kenal kita disebabkan makanan kita tu memang betul sedap, memenuhi cita rasa dia orang. Harga kita yang kita tawarkan berpatutan. Layanan staff kita kepada customer kita sangat baik. Nampak? Dia akan growth secara beransur-ansur. Produk awak, perniagaan awak akan meniti daripada bibir ke bibir, orang akan bercakap. Sebab tu kalau awak tengok, ada perniagaan yang daripada dulu dah berpuluh tahun sustain sampai sekarang. Cantik aja. Bukannya macam sekarang kan, orang berniaga setahun dua pump dah bungkus. Sebab apa? Sebab saya kata tadilah, dia naik terlalu cepat. Mungkin disebabkan oleh unsur-unsur yang kan quote unquote tu lah, unsur-unsur yang kurang baik. Dia buat testimoni pun testimoni rekaan semata-mata, dia berbohong dan sebagainya, maka dia akan cepat jatuh. Okey. Lebih mudah memulakan perniagaan yang anda benar-benar berminat dari menceburi bidang perniagaan kerana orang lain buat. So saya suka ayat ni sebenarnya. Dia nak memberitahu kepada kita bahawa perniagaan yang diuruskan oleh mereka yang benar-benar berminat kepada perniagaan tersebut akan lebih berdaya saing, akan lebih kekal berbanding awak mengikut-ikut ataupun terikut-ikut dengan perniagaan yang orang lain buat. Orang lain nak buat bisnes ni, awak nak buat bisnes ni. Orang lain nak buat bisnes tu, awak nak buat bisnes tu. Contohnya macam dulu kita ada ice blender kan, sekarang ni kita dah mula kurang dengar kan. Kalau dulu orang buat ice blender, seorang buat semua nak buat. Big cup pun sama juga, seorang buat semua nak buat. Harga satu cup tu sampai RM10, RM15. Tapi bila ada orang buat, orang turunkan harga sampai RM5, dia orang bergaduh lah sesama dia orang. Kata you kill the market lah, merosakkan pasaran lah dan sebagainya lah. Dulu saya ingat lagi ada perniagaan menternak cacing. Dia jadi satu trend tau, ternak cacing yang halus-halus tu. Boleh ternak dalam rumah cacing tu. Seorang buat semua dah, semua buat. Sampai satu tahap
perniagaan tu sekarang ni saya tak tahu ke mana. Orang yang mula-mula buat tu pun mungkin sekarang ni dia pun dah tak buat. Dia cuma bagi talk aja bagaimana untuk menjalankan perniagaan ataupun perusahaan menternak cacing. Ternak ikan keli pun sama. Seorang buat, semua nak buat. Macam-macam lah perniagaan dalam dunia sekarang ni. Right? Okay. Apakah itu asas perniagaan sebenarnya? So, asas perniagaan yang sebenar-benarnya ada 3 lah. Yang pertamanya keuntungan ataupun profit, ketahanan ataupun sustain, pertumbuhan ataupun growth. So, ketiga-tiga ni awak kena jaga. Kalau misalan kata ketiga-tiga ni awak boleh jaga, maka itulah sebenarnya asas perniagaan bagi menjamin perniagaan awak ni akan berterusan sampai bila-bila. Yang pertamanya, by hook or by crook, awak kena juga generate profit. Banyak ke tak banyak tu belakang kira. Tetapi awak kena generate ataupun hasilkan untung ataupun profit. Yang kedua, ketahanan, sustain. Saya dah cerita tadi, banyak perniagaan yang sustain sampai sekarang. Sustainable tu kena jaga sampai sekarang. Sampai dah berpuluh-puluh tahun pun masih sustain lagi dalam bidang ni. Dan juga pertumbuhan, kena growth. Bukan setakat macam tu saja dah berpuluh-puluh tahun kan, tapi awak kena growth. Walaupun percentage pertumbuhan tu tidak banyak, tetapi sekurang-kurangnya awak beralih daripada satu takuk kepada takuk yang lain, atau bukannya berada pada level ataupun takuk yang lama. So kena ingat ni, profit, sustain, growth. Itulah adalah asas perniagaan. Okay, yang ini asas struktur perniagaan ataupun syarikat. So yang ini saya rasa awak dah belajar masa semester 2 dalam subjek entrepreneurship. So saya rasa saya tak perlu nak ulas. Tetapi apa yang penting, kita ada sini kan, milikkan perniagaan ataupun business ownership. Kita ada sole proprietorship, ataupun milikkan perniagaan ataupun apa yang kita panggil sebagai enterprise. Kita ada partnership ataupun perkongsian. Kita ada limited liability partnership dan juga kita ada company, sendirian berhad ataupun berhad. Okey, Akta Perlindungan Data Pribadi. So yang ini dia minta maaf. Okey. Minta maaf, sendawa. So Akta Perlindungan Data Pribadi ni dia adalah satu akta di mana dia melindungi data-data pribadi customer ataupun prospek awak. Yang mana data-data yang prospek awak bagi kepada kita, kita tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya untuk tujuan apa pun. Selagi data pribadi tersebut ada, individu tersebut masih hidup, so kita tidak boleh menyimpan dan memproses data pribadi prospek atau pelanggan tanpa kebenaran mereka. So apa yang dikatakan sebagai data pribadi, iaitu nama dan alamat, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat email, maklumat kesihatan, gambar, imej dalam CCTV, maklumat dalam fail pribadi. So kita tak boleh gunakan data-data ni tadi untuk manipulate, untuk buat manipulation okey, kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya awak ada salinan kad pengenalan pelanggan awak, so terlepas ke pihak ketiga gunakan dia katakanlah untuk pinjaman peribadi ke, untuk mohon line Celcom ke, Maxis ke, tak boleh. So kita kena jaga data-data milik peribadi pelanggan kita. So perlindungan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran merupakan satu kesalahan, ingat tu, di bawah Akta Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010. So ingat, so saya dah kata ini adalah dalam bentuk database.
Database ni kita susah nak dapat sebenarnya. So once kita dah dapat, kita simpan. Jangan pula awak jual kepada pihak ketiga. Saya pernah jumpa dulu ada pihak dia jual email. Katakanlah dia ada 100,000 email, dia jual pada harga RM100. Dan of course bagi mereka yang menjalankan perniagaan, data-data sedemikian sangat-sangat penting tau. Pasal itulah saja cara ataupun jalan shortcut untuk dapatkan data. Terutama sekali data-data seperti nombor telefon dan sebagainya. Kalau ada, itulah dia memang susah lah. So awak tak boleh manipulate awak punya data-data pelanggan awak. Okay. So etika usahawan, so saya rasa yang ini pun awak dah belajar. So usahawan perlu memberikan butiran peribadi dan perniagaan yang benar semasa melakukan perniagaan di internet. So jangan mereka-reka cerita. Jangan pula awak nak nampakkan perniagaan awak tu gah, produk awak tu baik, awak mereka-reka cerita, awak menambah segala unsur-unsur yang tidak betul di dalam perniagaan awak. Itu adalah nilai-nilai yang tidak baik. So salah tu. Usahawan perlu jujur dalam perniagaan kerana hal ini penting bagi mendapatkan kepercayaan pengguna dan pelanggan di internet. Ya betul, saya setuju. Apa pun yang awak buat, awak kena jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan pelanggan awak. So insyaAllah kalau awak jujur dalam perniagaan awak, saya rasa awak akan lama dalam bidang ni. Usahawan perlu memastikan produk yang hendak dijual diperakui produk baru dan terjamin kualitinya. Yang ini banyak dah kes-kes. Usahawan kosmetik segera kan, buat satu produk dengan label ataupun jenama mereka sendiri, tetapi tiba-tiba dia memberi kesan buruk kepada pengguna. Katakanlah produk memutihkan kulit. Sebenarnya produk tersebut banyak terkandung bahan-bahan yang tidak sepatutnya ada, yang menyalahi syarat-syarat ataupun akta-akta oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kan? Dia memberi pula kesan yang tidak baik kepada pengguna. Nak kaya punya pasal, nak cepat kaya punya pasal, maka dia buatlah. Itu yang ada kata apa? Produk kosmetik timbang kilo. Sebenarnya produk tu bukan dia hasilkan sendiri. Dia buat OEM kan, pergi kepada satu kilang, and then kilang tu buat, dia just obor dia punya brand dia saja, packaging dia saja. Usahawan hendaklah bersaing secara sihat dan tidak menggunakan taktik pemasaran online yang berunsur negatif kepada pesaing. So kalau boleh jangan, bersainglah secara sihat dan jangan menggunakan apa-apa saja teknik pemasaran online yang berunsur negatif. Sebagai contoh, saya minta maaf lah, saya banyak sentuh produk-produk kosmetik dan juga produk-produk kecantikan. Sekarang ni saya tengok nilai-nilai murni semakin diketepikan. Banyak pengusaha-pengusaha produk kesihatan ni dia buat iklan yang kadang-kadang tu berunsur lucah pun ada. Sanggup berlakon ada skrip lucah, ada pula cara penggayaan yang tak sepatutnya, yang membuka aurat dan sebagainya. Disebabkan apa? Nak menjana keuntungan dengan cara yang pada saya tidak sangat-sangat tidak beretika lah. Dan saya yakin mereka yang buat benda ni semua tidak akan kekal dalam perniagaan ni. So kena jadi peniaga yang bijak, yang menjaga etika. Dan yang terakhir sekali, usahawan perlu mengelakkan mengambil atau mencuri hasil kerja peniaga lain di internet untuk kepentingan peribadi kecuali dengan kebenaran. Gambar, malas nak ambil gambar sendiri, ambil gambar pengusaha internet yang lain kan. Tak baguslah tu. Terasa saya sebab saya gunakan gambar popiah itu kan, tapi tak apa. Saya minta izin lah nanti kan. So jangan
sedut apa-apa image dekat internet tu sesuka hati dan letakkan sebagai you punya posting. Salah sebenarnya. Mencuri hasil kerja peniaga lain. Orang tu bukan main bersusah payah. Buat syuting dan sebagainya. Tiba-tiba awak ambil gambar dia, awak ambil video dia. Sangat-sangat tidak beretika. So kena jaga. Banyak dah kes ni. Kalau pengusaha asal tu tak jumpa ataupun tak dapat kesan, dia pun tak tahu, tak apa. Tapi tengok-tengok terkantoi. Awak buat posting, tiba-tiba dia kata, awak ni guna gambar saya, ayat-ayat copywriting saya, soft sell saya, hard sell saya. Mana boleh macam ni? Kan? So kena beretika. Dan kita dah nak habis dah. Kenapa media sosial relevan untuk bisnes? Okay. So interaksi kita di dunia digital ni, kalau awak tengok dah, dia boleh merangkumi kepelbagaian komuniti. Sama ada orang tersebut kita kenal ataupun merupakan kenalan langsung kepada kita. Maksud kenalan langsung ni keluarga, saudara mara, adik-beradik kita, sahabat handai, kawan-kawan pejabat. Dan juga, dia juga boleh meliputi kenalan tidak langsung. Mereka yang mengenali kenalan langsung tetapi dan melibatkan diri dalam komuniti yang diwujudkan secara online tersebut. Dan boleh juga dari kalangan bukan kenalan, kita tak kenal langsung pun, tetapi dia boleh berinteraksi dengan kita dalam dunia digital. So macam ni lah lebih kurang. Multiplier effect. So yang membentuk komuniti itu adalah mereka yang terdiri daripada kenalan langsung kita, kenalan tidak langsung dan juga bukan kenalan. So kita boleh berjumpa dalam satu komuniti yang sangat-sangat besar. Okey, apa bezanya? Sebagai contoh, saya ada 2 produk. Produk A dan juga produk B. Kedua-dua produk ni dia sangat bagus. Kalau tengok dari segi fizikal, kegunaan dia tak banyak beza pun. Kedua-dua produk ni sangat-sangat bagus. Sama-sama boleh menyelesaikan banyak masalah pelanggannya. So, what's the point? What's the difference, kan? Okay. So, katakanlah saya ambil contoh. Kotak A ni, kotak A ramai orang kenal. Dia dah kenal dah. Kita tengok packaging pun kita dah tahu dah. Oh, ini adalah produk sekian-sekian daripada syarikat sekian-sekian. Pelanggan dari Pahang kenal, pelanggan dari Perak kenal, pelanggan dari Sabah pun kenal. Manakala produk B ni, walaupun sama bagus, macam tadi ni, fungsinya sama, bagusnya sama, packagingnya hampir sama, kegunaannya hampir sama, impactnya hampir sama, tetapi langsung tiada orang yang kenal. Macam no tu. Okay. So, dan datanglah media sosial. Okay. So, produk B mengiklankan di social media, begitu juga dengan produk A. So, apa yang jadi sekarang adalah kotak A dan B berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama terkenal jadi satu jenama yang dikenali. Nampak tak impact apabila kita menggunakan social media as our platform untuk mempromosi, untuk bawa produk kita ni kepada komuniti di luar sana. Daripada orang tak kenal produk kita, tiba-tiba orang boleh kenal dan berdiri sama tinggi dengan produk yang mungkin dah lama berada dalam pasaran tu tadi. Okay. Dan ini merupakan data-data 2015. Minta maaf saya tak sempat nak update. Ada 29.8 juta penduduk Malaysia. Dan sekarang ni saya rasa lebih lagi, 30 lebih juta rakyat Malaysia. 15.2 juta pengguna telefon pintar dan juga 60% pembeli online di telefon pintar. So data-data ni penting. Sebab apa? Sebab kita buat digital marketing dan kita belajar subjek digital entrepreneurship development, kan. So awak kena alert dengan angka-angka, percentage yang dipaparkan ni. So takkanlah awak tak mau ambil peluang, kan? Tak mau ambil peluang ke dengan bila awak tengok angka-angka ni?
So tak mustahil awak boleh buat perniagaan, dan perniagaan produk awak tu boleh sampai kepada mereka ni semua disebabkan apa? Mereka memang pakai mengikut perkembangan semasa. Okay? Sikit lagi. So pengenalan tentang konsep asas bisnes dalam media sosial, know, like, trust. So message pemasaran sebagai asas, USP ataupun unique selling point. So ini adalah elemen-elemen. Pelanggan tahu, pelanggan suka, pelanggan percaya. Saya ulang balik. Pelanggan tahu ataupun know, pelanggan tahu you punya produk. Pelanggan suka ataupun like you punya produk. Pelanggan percaya ataupun trust you punya produk, barulah awak boleh menjual. Barulah datangnya pembeli. Dia kena seiring dekat situ. Kena ada elemen know, like dan juga trust. Okay? Susah kan? Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalan kata awak ada cuma ada salah satu je daripada elemen-elemen ini, dia tak akan mendatangkan apa yang kita panggil sebagai belian tu tadilah, customer tak akan ada. Contohnya, saya bagi contoh. Pelanggan tahu awak punya produk. Pelanggan tahu bila kita tanya dia kata dia tahu. Oh, produk awak begini, servis awak begini, siap boleh tahu lokasi lagi. Dia sebenarnya suka dengan produk awak ni. Bila interview dia tanya suka tak dengan produk kami ni? Suka. Tetapi masalahnya dia kurang percaya. Sebab apa? Mungkin tak ada testimoni yang baik. Ataupun awak sendiri tak cuba sampaikan, tak cuba bagi tahu testimoni yang awak ada kepada pelanggan tu tadi. Maka tak adalah proses pembelian. Nampak tak dekat situ? Begitulah sebaliknya. Dia suka dengan produk-produk, katakanlah produk-produk susu kambing ni. Kan ada banyak kan sekarang produk-produk susu kambing. Dia suka. Dan dia memang percaya. Dia kata susu kambing ni boleh mengubat penyakit lelah, asma. Kaya dengan khasiat. Bagus susu kambing ni. Tetapi dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Dia tak tahu pun wujudnya produk awak ni. So macam mana dia nak dapatkan produk awak? Kan? Dia cari dekat pasar raya, tak ada. Dia tak tahu kata awak buat secara online. So maka tak adalah pembelian. So tidak berlaku proses jualan. Kan? Yang seterusnya katakanlah dia tahu produk awak, servis awak ni. Dia percaya. Tetapi mungkin dia tak berapa suka. Tak berapa suka ni mungkin dengan layanan awak. Mungkin dengan servis yang awak sediakan. Nampak tak? So maksudnya kena ada ketiga-tiga elemen ni, barulah datangnya belian ataupun baru ada jualan. Okay? Alright. So saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita akan pergi kepada kuliah yang seterusnya, iaitu Instagram. Alright. So saya rasa setakat penerangan saya tadi harap dapat membantu awak. Walaupun sebenarnya saya berada dalam keadaan penat. Minta maaf kalau penyampaian saya tidak sampai. Buatkan awak kurang faham dan sebagainya kan. Kita berada di fasa PKPB. Banyak benda yang kita terpaksa buat di luar norma kebiasaan kita kan. Tapi saya tak suka awak jadikan itu sebagai alasan. Dan insyaAllah kita akan teruskan kuliah kita. Kita gali ilmu setakat mana yang kita mampu. Dan saya harap perkongsian saya hari ini dapat membantu awak di luar sana untuk menjalankan perniagaan secara online dan apply apa yang dikatakan sebagai digital marketing. So sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.